Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz Babak sihat Ustaz? Sihat. Alhamdulillah. Ikram okey ya? Sihat eh? Alhamdulillah macam ni lah Ustaz. Lagi tak habis PKP bertambah sihat. Ya. Tak boleh nak apa? Tak boleh nak bersukan sangat-sangat, tambah sihat kan? Yalah. Okey Ustaz, Ni pun jadi dah dekat 20 ribu dah lah ni. 19 ribu lah sehari 2 hari ni. nampak positif itu. Yang positif lah. Jadi Ustaz, terima kasih atas menerima undangan kami pada kali kedua pada siri Medan Ilmu siri ke-11 yang dengan bertajuk Wakaf Nadi Umat Islam. Ustaz selaku Ketua Pegawai Eksekutif Wakaf Pulau Pinang, insya-Allah mungkin Ustaz lebih arif untuk nak bercerita mengenai wakaf, apa itu wakaf dan sebagainya. Jadi Ustaz nak perkenal diri, Ustaz dah orang dah kenal insya-Allah Ustaz dengan Amal Palestin ni kali kedua insya-Allah. Jadi mungkin Ustaz boleh terang apa yang wakaf buat, apa kerjasama rakan strategik dengan Amal Palestin insya-Allah. Jadi pada permulaannya kita nak bermula pada hari ini Ustaz, kita nak berbincang apa yang dimasukkan dengan wakaf itu Ustaz Nari. Ya. Silakan Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Terima kasih kepada DJ Ikram. Kira macam DJ lah, moderator ni. Kira dia lah tu. Kira no. Okey, dan juga sidang penonton yang dihormati sekalian. Pertamanya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah rahmatnya, dengan penentuan qudrah iradahnya, kita sentiasa diberi kekuatan olehnya untuk hidup di atas dunia ini dalam suasana mendapat keredaan daripadanya, yakni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kesyukuran kita itu Ikram tu bukan setakat hanya dengan lidah mulut sahaja, tak cukup dengan alhamdulillah sahaja, tetapi kita tambah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bil amali, bil fi'li, bil khuluqi, dengan amalan, dengan perbuatan dan juga akhlak kita. Akhlak yang kita zahirkan ada tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dalam suasana ujian dan peringatan yang kita sedang berada di dalamnya, iaitu pandemik COVID-19 ini. Jadi seperti mana yang DJ Ikram sebut tadi, dengan tajuk Wakaf Nadi umat Islam. Apa pun seperti mana yang perlu kita faham, sebelum kita hurai panjang tajuk tersebut, elok kita secara umum mengetahui apakah yang dimasukkan dengan wakaf itu sendiri. Secara umum ada perbezaan mungkin dari segi istilah ataupun dari segi syarat dan juga rukun-rukun pada wakaf itu sendiri. Wakaf berbeza sedikit sebanyak dengan sedekah, dengan jariah, dengan infak, dengan zakat, dan juga instrumen-instrumen pemberian yang lain. Jadi untuk kali ini wakaf ni dia main daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud menahan, tahan. Senang dan mudah untuk kita faham, DJ Ikram. Kita tahan pemilikan harta kita yang sebelum ini kita diamanahkan oleh Allah sebagai pemilik penuh harta tersebut, yang boleh kita buat apa sahaja kepada harta tersebut. Kita tahan harta tersebut daripada dimiliki oleh kita seterusnya, dan kita kembalikan, kita tahan pemilikan harta tersebut
daripada pemilikan kita kepada pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak punya harta tersebut di atas dunia ini diketahui dan difahami oleh penduduk dunia bahawa harta ini adalah harta wakaf, pemilikan Allah, bukannya pemilikan individu ataupun agensi-agensi yang tertentu. Itu maksud asas lah apa DJ Ikram. Maksudnya kita bila mana kita mewakafkan satu-satu harta dan aset, maksudnya kita bukan tuan punya dah. Kita bukan owner of the asset. Kita bukan owner of the land. Kita bukannya owner of the house. Rumah tu, aset tu, tanah tu ataupun aset wakaf tersebut adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ownership dia tu kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dari segi orang kata pengurusan hartanah di atas dunia ini, kita tak bolehlah letak dalam geran tu pemilik dia nama Allah. Kan? Itu teknikal lah Ustaz tu. Dari segi pengurusan hartanah dalam Islam di atas dunia ini, segala hartanah dan aset wakaf ataupun disebut dalam bahasa Arab mauquf, aset wakaf tu disebut mauquf. Mauquf itu diletak pemilikannya di atas dunia ini kepada ulil amri. Siapakah ulil amri? Iaitu pemerintah. Suasana hari ini, siapakah pemerintah? Adalah agensi pemerintah yang melaksanakan tanggungjawab sebagai pemegang amanah tunggal pengurusan hartanah dan aset wakaf adalah Majlis Agama Islam negeri-negeri di Malaysia ini. Kalau di Pulau Pinang, Majlis Agama Islam lah. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang adalah dalam geran tu dilihat macam pemilik tunggal, pemilik harta tanah wakaf, aset wakaf. Tetapi di sebaliknya dia adalah memegang amanah bagi pihak Khalik pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menguruskan harta wakaf tersebut. Okey, itu basic dia. Itu asas dia. Okey. Dalam perundangan Islam, wakaf ialah saya baca sikit, kena rujuk juga apa Ikram. Dia kena rujuk juga. Wakaf ialah Bila bercakap dengan undang-undang ni, dia ada undang-undang masuklah. Ya. Wakaf ialah mengkhususkan sesuatu aset, yakni mauquf oleh pewakaf. Bahasa Arab sebut waqif. Untuk diuruskan oleh pengurus wakaf, disebut mutawalli, melalui satu dokumen undang-undang yang disebut waqfiyah, bahawa pendapatan ataupun manfaat aset tersebut memberi faedah kepada penerima wakaf, iaitu mauquf alaih atau digunakan untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Jadi ada 4 rukun wakaf. Ada 4 rukun wakaf yang merupakan kontens ataupun jis utama kepada maksud wakaf itu. Yang pertamanya mauquf. Saya mula balik. Yang pertamanya waqif. Waqif adalah pewakaf. Pewakaf. Ikram boleh jadi pewakaf bila mana Ikram duk berwakaf RM5 melalui potongan gaji berjadual, contohnya. Saya boleh jadi pewakaf. Sesiapa saja boleh jadi pewakaf. Yang keduanya mauquf, iaitu aset wakaf. Yang ketiganya, Allahumma salli ala Muhammad, mauquf alaih, iaitu penerima manfaat wakaf. Mauquf alaih. Yang keempatnya sirah. Sirah iaitu akad. Dan ada pandangan beberapa ulama yang lain mengatakan yang kelimanya adalah mutawalli, iaitu pengurus wakaf. Jadi saya bagi pihak Wakaf Pulau Pinang yang merupakan agensi majlis agama bertindak sebagai mutawalli inilah. Mutawalli, pengurus wakaf. Kena jaga amanah pewakaf. Dan kebanyakannya pewakaf dah meninggal dunia. Lepas tu kena jaga aset wakaf. Dan hasil daripada pembangunan, penjagaan, penyewaan aset wakaf ni, yang ada atas dunia ni, yang diuruskan oleh mutawali ni,
oleh saya dan juga kawan-kawan di Wakaf Pulau Pinang bagi pihak Majlis Agama, hasil dia kena bagi kepada mauquf alaih, iaitu penerima manfaat wakaf. Yang ni kami pegang amanah sungguh-sungguh. Sebab itu nak jaga amanah ni dia kena ada dokumen undang-undang ataupun surat ikatan amanah wakaf yang disebut sebagai waqfiyah. Yang tu orang kata syarat-syarat dia di bawah lah. Yang tu apa asas sebelum kita lajak jauh cerita panjang berkaitan dengan pengurusan wakaf ni, kita kena tahu makna, maksud. Cukup-cukup penting lah. Kita semayang, nak bagi khusyuk, supaya semayang solat kita diterima oleh Allah, kita kena tahu maksud semayang kan. Maksud solat tu apa dia, setiap perbuatan, perkataan yang dimulakan dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang tertentu. Bila kita faham maksud solat, insya-Allah solat kita diterima. Puasa pun macam tu juga kan. Menahan diri kita daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit matahari sampailah terbenam matahari. Bila kita faham maksud puasa, satu-satu ibadat, insya-Allah kita diterima. Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga wakaf. Kita kena faham ta'rif, definition, maksud tu dulu. Apa kontens dia, apa isi kandungan dia, apa gist dia. Barulah orang kata semua pihak melaksanakan dengan penuh orang kata accountability, dengan penuh pertanggungjawaban, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh orang kata dengan penuh komitmen, bersungguh-sungguh untuk menjaga amanah bagi pihak pewakaf yang telah meninggal dunia dalam menguruskan aset mauquf untuk kepentingan mauquf alaih, iaitu penerima manfaat wakaf. Jadi itu maksud maksud wakaf. Itulah yang satu lagi nak cerita, mungkin boleh sikit lagi Boleh. Wakaf ni kadang-kadang ada di kalangan masyarakat, dia menyamakan pengertian wakaf tu seperti endowment. Endowment. Orang putih bila dia dengar macam ni punya cerita maksud wakaf, depa kata oh yang ni endowment, depa kata macam tu. Ataupun ditranslate sebagai Islamic endowment, ada juga. Sebahagian daripada pengkaji-pengkaji ataupun alim ulama kita tidak bersetuju dengan definition wakaf ditranslate dalam bahasa Inggeris dengan maksud endowment ataupun Islamic endowment. Kerana wakaf ini dia direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada pencipta. Kalau endowment, istilah endowment itu dia mungkin sesuai kepada orang bukan Islam. Tapi dia tak direct kepada pencipta, kepada Allah, kepada Khalik. Tetapi depa direct kepada tokong depa, direct kepada gereja depa. Saya orang Bukit Mentajam, Ikram. Asal Bandar Perda tu Bukit Mentajam lah. Kampung saya tu Mata Rawa sebelah tu ya. Kan? Dulu di tengah pekan Bukit Mentajam ada satu jalan dekat dengan, saya tak ingat jalan tu nama apa, dekat dengan ibu pejabat polis daerah Bukit Mentajam yang lama, tengah pekan tu. Lah ni polis trafik kot, tak silap saya. Polis trafik lah ni. Jalan tu dulu ada kedai bata masa saya kecil-kecil dulu. Jalan tu kalau pi hari ni pi tanya orang yang duk berniaga di sepanjang jalan kiri kanan, ada kedai mama, ada kedai buku, macam-macam kedai lah. Banyaknya kedai orang bukan Islam lah. Kebanyakannya adalah kedai yang diusahakan oleh orang bukan Islam. Bila kita pergi tanya orang yang berniaga tu, kita kata, oh you seronok lah berniaga di sini, orang kata tengah-tengah pekan apa semua, you punya harta, rumah kedai ni pun kalau dulu masa you beli 100,000, sekarang dah jadi 500,000. Apa mereka jawab? Mereka kata, kita kedai ni bukan kita punya, kami pun penyewa, dia kata. Ini Tok Kong punya. Dia kata, ini Tok Kong punya. Faham tak? Maksudnya kedai itu dipunyai oleh Tok Kong.
Yang itulah konsep endowment bagi orang bukan Islam. Tetapi kita hari ini kedai-kedai di kawasan Masjid Kapitan Keling, Melayu Lebuh Aceh, Alim Syawali, Kadar Shah, Rumah Kediaman, Pangsa Puri yang dikategorikan sebagai wakaf itu, dia adalah orang kata kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana statusnya adalah wakaf, diuruskan oleh Majlis Agama dan juga Wakaf Pulau Pinang. Orang bukan Islam mereka akan kata ini Tok Kong punya, itu endowment. Itu endowment. Faham tak Ikram? Itu endowment. Kita wakaf. Lebih sesuai kita gunakan perkataan wakaf daripada Islamic endowment. Okeylah untuk permulaan mukadimah sesi kita, saya terangkan yang tu dulu. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz terang panjang lebar mengenai apa maksud wakaf. Jadi kita nak bercakap Ustaz, ada orang sebut bila kita Ustaz di peringkat wakaf Pulau Pinang dan kita kami sendiri di peringkat Aman Palestin Pulau Pinang. Kami bekerja untuk membantu tanah wakaf umat Islam di Masjid Al-Aqsa. Itu adalah tanah wakaf umat Islam. Selalu disebut sebagai tanah wakaf. Dan Ustaz menguruskan tanah wakaf, harta-harta wakaf di Malaysia, di Pulau Pinang secara khususnya. Jadi Ustaz, macam mana kita nak macam nak kata dia ni adalah sebagai tanah wakaf. Contohnya macam di Masjid Al-Aqsa itu adalah tanah wakaf. Apa maksud selalu orang sebut adalah sebagai tanah wakaf? Mungkin Ustaz boleh hurai sikit. Kenapa orang sebut? Berbalik kepada sebelum kita bincang lebih lanjut. Tanah wakaf di kawasan Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, Palestin. Bila dikatakan kawasan tersebut adalah wakaf, memang daripada awal lagi telah diisytiharkan oleh khalifah ataupun pemerintah Islam ataupun di zaman Nabi, mengatakan bahawa tanah tersebut, aset tersebut, masjid tersebut adalah wakaf. Dan secara umum bila disebut kata masjid, memang intipati dia adalah wakaf. Bila kata masjid, wakaf. Mudah macam tu Ustaz. Al-Quran, contohnya Al-Quran. Al-Quran pun orang kata adalah harta ahli wakaf. Al-Quran tu sendiri. Jadi masjid contohnya di Pulau Pinang ada 230 masjid. Semua masjid secara bertulis ataupun secara tidak bertulis adalah harta dan aset wakaf. Jadi macam itulah kalau kita kaitkan dengan Masjid Al-Aqsa, bila kata masjid yang ada kaitan dengan orang kata peristiwa Isra' Mi'raj, yang ada kaitan dengan masjid yang ketiga suci dalam Islam selepas Masjid Nabi dan juga Masjidil Haram, jadi secara automatiknya adalah aset dan harta wakaf, iaitu Masjidil Aqsa. Itulah Ikram. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kita nampaklah kira konsep mudahnya masjid tanah wakaf umat Islam. Ya. Masjid adalah tanah dan aset wakaf. Aset wakaf umat Islam. Jadi Ustaz, kita nak terus ke soalan yang seterusnya, perbezaan mengenai wakaf dengan zakat. Orang kadang-kadang dia tak ambil pandang sangat, dia ambil enteng Ustaz benda ni. Wakaf ke zakat ke dia kira sama aja. Kan? Setengah-setengah orang kata orang yang menguruskan benda ni pun dia anggap benda ni sama. Jadi kita lihat di Pulau Pinang, alhamdulillah Ustaz, kita ada wakaf Pulau Pinang yang diurus oleh Ustaz bersama tim Ustaz. Zakat Pulau Pinang diuruskan oleh tim mereka sendiri. Jadi Ustaz di situ dari segi entiti pun dah ada perbezaan. Mungkin Ustaz boleh cerita secara ringkas ataupun panjang mengenai apa perbezaan wakaf dengan zakat ni Ustaz. Okey, boleh insya-Allah. Okey. Perbezaan di antara zakat dan wakaf. Yang apa pun perbezaan bermula dengan definisi lah.
takrif. Ya, betul. Zakat bererti mengeluarkan harta tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu dan diagihkan kepada golongan atau mustahiq atau asnaf yang tertentu. Dia mudah zakat ni. No, Mudah. zakat kita mengeluarkan apa satu harta tu dikaitkan dengan makanan ruji ataupun makanan asasi. No, okey, kita bagi kepada orang lain tu mestilah asnaf. Asnaf ada 8. Jadi dengan syarat-syarat dan syarat-syarat yang tertentu. Itu zakat. Itu zakat. Itu definisi dia. Mengeluarkan harta tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu dan diagihkan kepada golongan atau mustahiq, orang yang berhak mendapat apa zakat atau disebut sebagai asnaf lah, yang tertentu. Wakaf pula. Wakaf seperti mana yang saya sebutkan tadi. Wakaf berarti menyalurkan harta tertentu dengan niat untuk dimanfaatkan oleh orang ramai demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang boleh menikmati apa wakaf ni. Kalau zakat, kalau zakat penerima dia asnaf yang 8 tu fakir, miskin, fisabilillah, dan juga yang orang yang berhutang, mualaf dan sebagainya, 8 tu Tetapi wakaf qarimin dan sebagainya, tetapi wakaf ni penerima dia ummah. Penerima Kenangan tajuk betul Ustaz. Ya, penerima dia ummah atau penerima dia yang disebut dalam dokumen wakaf, surat ikatan amanah wakaf oleh pewakaf. Dia spesifik. Contohnya Allahumma shalli ala Muhammad, macam anak yatim. Anak yatim tak termasuk dalam asnaf zakat. Tetapi kalau wakaf boleh bagi kutipan wakaf tunai itu kepada anak yatim sekiranya mutawali merasakan keperluan untuk memberi kepada anak yatim. Itu perbezaan dia. Itu perbezaan dia. Okey. Yang seterusnya perbezaan dia, zakat ada 5 syarat asas yang wajib dipatuhi. Iaitu Islam, merdeka, sempurna milik, cukup nisab, cukup haul, tidak boleh mengeluarkan zakat tanpa cukup syaratnya. Zakat ni dia ada asas ni ada 2 tau. DJ Ikram Pertamanya zakat fitrah. Yang ni daripada kecil, daripada tak baligh lagi, kita diajak untuk oleh mak dan ayah kita, hang tak bayar zakat fitrah tak boleh raya. Kita pun tak tahulah zaman Ikram ni, macam zaman saya daripada kecil tu, sekolah rendah lagi, nak ambil duit ni, nak ambil duit ni RM5 contohnya lah, RM5 pada masa tu, pi bayar fitrah dekat Tok Long Hang, sebab Tok Long Hang tu mengajar Al-Quran. Kita pun pi dekat, macam mana, kita tanya abah ni macam mana ni nak bayar zakat ni. Dia kata mula-mula beli beras dulu. Tok Long Hang akan bawa keluar satu beras, duduk dalam satu uncang kecil lah. Beli beras tu, abang kata Tok Long nak beli beras dengan harga RM5. Kita pun bagi RM5, dia pun bagi beras. Lepas tu abah kita ajak kacau-kacau sikit, kucai-kucai sikit beras tu. Soalan beras tu kita punya, kita orang keluar. Tok Long, saya nak keluar zakat fitrah saya tahun ni yang wajib ke atas saya kepada Tok Long kerana Allah Ta'ala. Kita pun serah. Lepas tu Tok Long pun kata terima. Kan? Macam tu lah. Suruh tolak tu. Suruh tolak. Itu zakat fitrah. Ada satu lagi, zakat harta. Kitab yang mengaji bab zakat, wakaf apa semua ni, kitab yang paling sesuai orang kata adalah fiqh manhaji. Fiqhul manhaji, al-fiqhul manhaji, fiqh mazhab Syafi'i. Allah, seronok. Saya pun ada kuliah lah kitab tu. Jadi zakat ni dia harta kita nak bagi zakat tu, harta kalau zakat fitrah, zakat harta pula ada kategori lah. Zakat ternakan, zakat perniagaan, zakat emas perak, harta galian, zakat perniagaan. Lah ni mai pula
zakat zakat Saham. EPF, saham, zakat simpanan, macam. Yang tu bab zakat lah. Jadi zakat ni dia kena ada cukup haul dia. Syarat dia ketat sikit daripada wakaf. Cukup haul ni cukup tempoh setahun hijri. Lepas kepegangan pemilikan hasil daripada perniagaan kita ataupun penternakan kita ataupun simpanan kita 1 tahun, kita kena bawa keluar zakat 1/40, 2.5%. Dia ada cukup haul. Lepas tu dia kena cukup nisab pula. Cukup nisab ni cukup kadar dia. Kalau zakat mah berapa gram dah, saya pun tak ingat dah. Yang tu dia berbeza ikut negeri. Zakat Pulau Pinang yang tu ikut fatwa lah. Kalau zakat perak, zakat perak emas perak tu, perak mungkin ada berapa gram dan ada berapa ringgit dia. Dikaitkan dengan berapa ringgit dia. Macam tu lah. Lepas tu kalau kita mengaji lagi bab zakat ni, bab zakat emas perak ni lagi menarik. Emas yang dipakai dengan emas yang disimpan yang telah cukup haul dan juga cukup nisab berbeza. Emas yang dipakai oleh orang perempuan lah, dan juga emas yang disimpan berbeza dia punya kadar dia, ataupun kewajipan mengeluar dia. Yang ni bab zakat lah. Wakaf ni dia tak ada cukup haul, dia tak ada cukup nisab, dia tak ada wakaf fitrah dalam bulan Ramadan saja. Dia saya selalu sebut macam ni Ikram, borderless dan juga timeless. Dia tak ada border dan tak ada masa. Dia tak ada limitation of time dan dia tak ada sempadan geografi. Wakaf ni boleh kutip sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Orang Pulau Pinang nak pergi kutip wakaf tunai di Perlis pun boleh. Orang Pulau Pinang nak pergi kutip wakaf di Kedah pun boleh. Macam tu. Tapi kalau zakat Pulau Pinang boleh kutip zakat orang Pulau Pinang sahaja. Macam tu lah. Tapi adalah sikit-sikit khilaf di kalangan negeri-negeri ni. Jadi itu di antara perbezaan lah. Wakaf dia lebih fleksibel. Okey. Seterusnya saya nak tengok sikit lagi. Menunaikan zakat mesti dengan harta tertentu. Misalnya disyaratkan ada unsur pengembangan. Ke atasnya baharu wajib zakat, maka tanah atau rumah yang tidak berkembang, tidak mendatangkan hasil, tidak wajib zakat. Wakaf pula tidak disyaratkan jenis harta tertentu. Seseorang boleh mewakafkan apa sahaja hartanya, sama ada dalam bentuk hartanah, harta beku ataupun harta kekal maupun wang tunai, asal sahaja harta itu halal dan membawa faedah. Dia ada beza sikitlah. Allah Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Zakat, penerima harta zakat seperti mana yang saya sebutkan tadi, 8. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil. Tapi wakaf, penerima manfaat harta wakaf tidak disyaratkan. Sehingga kan ada pandangan di kalangan ulama, orang bukan Islam pun boleh mendapat manfaat daripada harta wakaf tersebut. Nak sewa aset wakaf boleh. Nak sewa aset wakaf boleh. Boleh orang bukan Islam. Dengan syarat dia bayarlah sewa tu tiap-tiap tahun. Tiap-tiap bulan. Maksudnya dia Ustaz, boleh. tadi menarik Ustaz. Ustaz ada sebut tadi orang bukan Islam pun boleh menerima manfaat pada aset wakaf ni. Jadi soalan ni mungkin dia kalau orang ambil dari sudut positif, dia akan jadi positif lah. Kalau orang sebut pada negatif, akan jadi negatif. Tapi kita dari sudut positifnya Ustaz, apa maksud Ustaz dengan manfaat kepada orang berislam tu? Okey, saya nak sebelum saya jawab yang tu, sebelum tu dalam kitab fiqh manhaji dalam mazhab Syafi'i, bukan setakat penerima manfaat wakaf tu boleh orang bukan Islam, tetapi yang bagi wakaf tu orang bukan Islam pun kita kena terima. Waqif. Yang bagi wakaf tu. Kalau saya nak cerita di Pulau Pinang ni ada pemilik tanah orang bukan Islam yang benarkan tanah dia untuk didirikan masjid. Automatik maksudnya dia telah berwakaf untuk pembinaan masjid. Ada? Ada. Besar masjid tu.
No, di tengah-tengah pekan apa Georgetown pun ada, di belah yang hitam pun ada. No, dan penerima manfaat wakaf maksudnya waqif pun boleh orang bukan Islam, penerima manfaat wakaf pun boleh orang bukan Islam, tetapi untuk standardize menerima manfaat wakaf ni kebiasaannya kami di Pulau Pinang ni akan minta pandangan fatwa. Minta pandangan fatwa, tengok kesesuaian wakil realiti semasa. Kalau apa pun kita akan utamakan apa orang Islam kita. Kira lah ni boleh katakan penyewa aset wakaf 100% adalah orang Islam. Boleh dikatakan macam tu. Banyak lagi sebenarnya perbezaan-perbezaan zakat dengan wakaf ni. Satu lagi yang ketaranya yang selalu orang sebut, zakat adalah wajib, wakaf adalah sunat. Yang tu mungkin Ustaz boleh sentuh sikit Ustaz. Sebab benda bila wakaf ni Ustaz, orang tak pandang, bukan tak pandang, dia macam dia letak tepi Ustaz. Dia macam rasa wakaf ni buat tak apa. Tapi Betul. zakat penting, wajib. Itu Ustaz boleh terang sikit. Okey. Kalau kita tengok ibadah yang lain, ibadah yang terdapat di dalam rukun Islam. Solat ada solat wajib dan ada solat sunat. No? Solat. Puasa ada puasa wajib dan ada puasa sunat. No? Haji yang pertama wajib, haji yang seterusnya sunat. Itu asaslah. Kecuali kalau niat badal ataupun qada. No? Umrah yang pertama adalah wajib, umrah yang seterusnya adalah sunat, kecuali niat yang tertentu, qada ataupun badal ataupun adalah sebab-sebab yang lain. Jadi dalam setiap amal ibadah, terutamanya dalam rukun Islam tu, ada wajib, ada yang sunat. Fungsi sunat tu adalah untuk support Ikram, no? Untuk support kecacatan dalam perkara wajib. Solat sunat, solat rawatib, solat qabliyah ba'diyah yang kita buat tu, antaranya nak support solat fardu kita tu. No, kadang solat fardu 4 rakaat, start daripada takbiratul ihram, sedang bagi salam. Nasib baik solat berjemaah. Celah-celah tu duk ada kat mana tau. Food panda lah, delivery lah. Kan apa lagi COVID lah, streaming ke nak tengok live Facebook lah apa semua kan. Sedang bagi salam, Allah menyesainya, aku tadi solat tak tahu pi ke mana. Zahir tu kita memenuhi syarat solat tapi kita rasa tak puas. Lalu kita pun solat sunat. Solat sunat tu nak support nak solat fardu. Puasa pun macam tu juga, antaranya fungsi puasa sunat untuk cover puasa wajib bulan Ramadan tu. And at the same time puasa sunat tu juga bertujuan untuk orang kata kesyukuran kepada Allah di atas nikmat yang kita peroleh selama ni, untuk membuktikan diri kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beramal orang kata menambahkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu fungsi sunat. Jadi dalam bab ekonomi, zakat wajib. Baik hook baik crook kena buat. Hang ikhlas ke tak ikhlas ke, wajib zakat. Cukup syarat, cukup apa haul, cukup nisab, kena buat. Khusyuk ke tak khusyuk ke, puas ke tak puas, kena wajib buat. Tapi wakaf ni dia walaupun asasnya sunat, tapi dia main daripada kehendak diri sendiri, kehendak dalaman kita. Orang putih kata from my bottom heart. Arab kata min jazri qulubir rijal. Ada hadis tu Sahih Imam At-Tirmizi. Dia main daripada dalam ni, aku nak berwakaf. Sebab aku rasa kadang-kadang zakat nak kena kira, silap kira tak jadi zakat, dia jadi sedekah. Dia kena kira, dia kena cepua. Harta kita tu. Okey. Kena cepua lah bahasa utara, bahasa kita kan. Senang tu. Silap-silap kira, campur ni apa semua, Allah terkurang. Bila terkurang, tak memenuhi syarat zakat, dia tak jadi zakat. Dia jadi sedekah biasa. Macam kurban lah juga. Tak memenuhi kurban, dia jadi sembelih biasa. Jadi, nak support zakat, kut-kut kita tersilap bayang, tersalah kira, wakaf lah. Wakaf lah. Tambah pula, wakaf ni kita dengan kerelaan dalaman hati kita sendiri tu. Kita buat tu puas.
Kita rasa puas. Yang zakat okeylah wajib atas suruhan Allah Subhanahu Wa Taala aku buat zakat. Wakaf ni demai dengan kehendak sendiri. Tak kira walaupun sunat, perap kita buat. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Itulah apa di antara yang boleh saya sebut Ikram noh, perbezaan zakat dengan wakaf ni. Dan satu lagi wakaf ni Ikram, sebelum saya serah balik kepada ni Ikram. Wakaf ni dia ada kaitan dengan harta. Dia ada kaitan dengan harta kekal. Kita dah mati, tapi harta kita ada dimanfaatkan oleh ummah. Harta itu tidak dipusakai. Kita nak bagi untuk ummah. Kalau pusaka jadi hak milik keturunan kita yang masih hidup kan. Lepas tu harta kekal. Lepas dia ada kaitan dengan apa orang kata sustainable. Ada kaitan dengan keberkekalan dia. Sustainable. Dia ada kaitan dengan pertanggungjawaban orang yang masih hidup untuk memenuhi kehendak kita yang telah meninggal dunia. Jadi cantiklah harta kita dimanfaatkan oleh ummah walaupun kita dah meninggal dunia. Itulah yang boleh saya sebut secara umum perbezaan zakat dan waqaf. Wallahu alam. Jadi Ustaz, jadi pentinglah orang kata wakaf ni, orang kata sebagai kita punya backup untuk dekat akhirat nanti. Macam itulah orang kata bahasa orang muda ni Ustaz, insya-Allah. Ya. Ustaz, jadi Ustaz, kita rehat Ustaz. Mungkin Ustaz pun dah kering tekak, kita tengok sikit daripada wakaf Pulau Pinang, insya-Allah kita tengok. Insya-Allah. قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار. باسمك اللهم ندعو في غدو ورواح لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا. صلى عليك الله ربي دائما أبد مع الإبكاء والآصال. صلى عليك الله ربي دائما. الحمد اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا
وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Alhamdulillah, sedikit selingan daripada video wakaf Pulau Pinang panjang. Alhamdulillah. Jadi tu orang kata sebuah ringkas mengenai wakaf Pulau Pinang, insya-Allah Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak terus meneruskan perbincangan kita pada petang ini dalam Medan Ilmu siri ke-11. Jadi kita nak bincang, tadi Ustaz dah bincang definisi zakat, wakaf dan sebagainya. Hari ni kita nak bincang kenapa tadi wakaf ni begitu penting kepada ummah. Contohnya tadi Ustaz dah abang dia ada untuk orang Islam, untuk orang bukan Islam pun dapat manfaat dan sebagainya. Kita nak tengok dari segi ekonominya Ustaz. Ya. Sosialnya Ustaz. Macam mana, apa kepentingan untuk ummah wakaf Pulau Pinang, terutamanya khususnya Pulau Pinang, insya-Allah. Ya, okey. Okey, terima kasih DJ Ikram. Kepentingan wakaf untuk ummah ni. Allah Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Seperti mana yang seringkali dilaung-laungkanlah oleh pakar-pakar, pengkaji-pengkaji, alim ulama yang terdahulu. Wakaf ni dia ada kaitan dengan pengurusan hartanah. No? Dia ada kaitan dengan land management, asset management. Dia ada kaitan dengan sejauh mana aset dan harta tersebut boleh dimanfaatkan oleh ummah. Dia ada kaitan dengan sejauh mana kita menunaikan, kita tu maksudnya majlis agama, orang yang masih hidup, sejauh mana menunaikan tanggungjawab memenuhi hasrat pewakaf yang telah meninggal dunia untuk kepentingan ummah. Ni accountability yang saya sebutkan tadi. Jadi secara umum DJ Ikram, kita hidup atas dunia ni dia tak boleh lari daripada berurusan dengan harta. No, kita kena ada rumah, kita kena ada rumah, kita kena ada kereta, kita pi ke masjid, kita pi ke surau, no, kita berurusan dengan ladang-ladang, kebun-kebun kita. No, kita berurusan dengan hartanah ataupun aset-aset awam. We are surrounded by segala jenis aset. No, di sekeliling kita ni ada pokok-pokok, ada kebun-kebun, ada taman rekreasi, ada rumah kedai, ada rumah kediaman, ada tanah kosong. Nak cerita tu, atas dunia ni kita tak boleh lari daripada berurusan. Kita tak boleh lari daripada muayasyah dengan bentuk-bentuk dan jenis-jenis harta, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Pergi mana-mana pun. Jadi kalau di luar negara, Ikram, di luar negara tu, kalau kementerian depa ada satu kementerian nama Kementerian Wakaf. Kita di Malaysia tak ada Kementerian Wakaf. Tapi nak dikaitkan dengan fungsi Kementerian Wakaf di luar negara, dengan di negara kita, sama dengan Kementerian Tanah dan Wilayah. Tanah lah, ataupun Kementerian Ekonomi. Hari ini disebut dengan nama Kementerian Ekonomi. Ataupun kalau tak ada nama Kementerian Ekonomi tu, lah ni kita panggil Kementerian MITI. MITI. Ataupun kalau di Malaysia ni,
Sensitif lah. Dan ni cerita betul dan benar lah. No? Tapi di Malaysia kalau tanggungjawab wakaf di luar negara tu hari ini dia terpecah kepada banyak bidang kuasa, agensi kerajaan. Sebahagiannya dia ada dekat MITI, sebahagiannya dia ada di Jabatan Perdana Menteri, sebahagiannya dia ada di Majlis Agama, sebahagiannya dia ada di jabatan di JAKIM. Hari ini kita oleh kerana kita masih tak boleh mewujudkan Kementerian Wakaf, tak apa, bagi saya itu istilah sahaja. Yang paling penting fungsi wakaf yang sebenar yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diamalkan di negara kita walaupun di atas nama selain daripada nama wakaf. Yang tu tak apa. Yang paling penting itu contents dia, jis dia. Isi kandungan dia tu menepati orang kata spirit roh wakaf yang telah dimulakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga khulafa yang terdahulu. No. Lalu ni kita ada jabatan jabatan wakaf haji. Jauhar orang panggil. Wakaf jabatan wakaf dan haji penuh dia. Kita ada Jauhar di bawah JAKIM lah. Lepas tu bawah tu kita ada Yayasan Wakaf Malaysia. Lepas tu di setiap negeri di Malaysia ni ada agensi wakaf. Di Pulau Pinang ada Wakaf Pulau Pinang. Agensi yang saya diamanahkan untuk menguruskan. Jadi negeri-negeri lain pun ada lembaga wakaf dia sendiri, ada yang perbadanan wakaf. Nama-nama tu yang tu tak ada masalah. Yang paling penting wakaf itu diuruskan. Jadi oleh kerana kita tak boleh lari daripada pengurusan aset dalam hidup kita ni, tak boleh lari. Sebab itu wakaf teramat penting kepada ummah. Teramat penting. Ikram lah ni dah bekerja. Kawan-kawan kita, adik-adik kita yang baru graduate, baru orang kata mencari-cari kerja. Bila mencari kerja, ada pendapatan, lepas tu kena cari kereta. Kena ada kereta, kena ada motor, kenderaan kan. Yang tu semua maksudnya kita sedang bermuayashah, bermain-main dengan aset-aset ataupun harta di keliling kita. Jadi nak bagi tahu kata pengurusan aset itu tak boleh lari daripada wakaf. Pengurusan aset itu adalah sebahagian daripada spirit dan roh wakaf itu sendiri. Sebab itu wakaf teramat penting kepada ummah. Yang pertamanya nak bagi tahu, nak peringat antara kita bahawa aset, harta, segala-galanya di atas dunia ini sebenar-benarnya adalah pinjaman semata-mata. No? Cakap itu penting tu. Pinjaman semata-mata. Yang keduanya aset, harta yang kita ada, yang kita duk belagak, duk sombong, duk riak, duk takjub tu, duk tayang kereta Porsche kita tu, yang duk tayang kereta tak tahu mana pun kadang-kadang tu kan. Tapi jalan tak pijak tanah. Kan? Harta tu walaupun dalam geran kereta kita tu nama kita Ikram Rosli, nama kita Rosidi Hussein, tapi sebenarnya kita bukan pemilik sepenuhnya harta tersebut. Rumah kita yang berharga 1 juta, setengah juta, walaupun dalam geran tu ada nama kita, dalam geran rumah tu nama kita, tetapi sebenarnya kita adalah pemegang amanah semata-mata. Silap hari bulan, silap urus harta tersebut, mengundang padah di atas dunia, apatah lagi di akhirat. Kita tak mau. Lepas tu yang ketiganya, wakaf ini mengingatkan kita supaya kita berhati-hati, hazar. Berhati-hati dalam urusan menyediakan peruntukan untuk mendapatkan sesuatu harta. Tu duit tu punca mana? Tak okey. Kadang-kadang kita takut rumah yang kita beli dengan harga 2 juta tersebut punca dia mai daripada rasuah. Punca dia mai daripada salah guna kuasa. Punca dia mai daripada duit komisen haram. Punca dia mai daripada sumber-sumber yang syubhah. Punca dia mai daripada menipu, berbohong dan sebagainya, daripada sumber-sumber yang tidak soleh. Money laundry, scamming, scammer, bumbang-bumbang. Jadi wakaf dia mengingatkan benda tu. Manusia seterusnya ni kepentingan untuk ummah ni. Wakaf ni mengingatkan kita
bahawa hidup kita ni sementara waktu saja. Harta yang dianggap kekal oleh kita itu sebenarnya tidak kekal, dan dia akan jadi kekal dan berterusan berkekalan sekiranya kita mewakafkan untuk kepentingan ummah. Nah, itu. Kalau kita tak mau wakaf sekalipun, kita nak bagi tahu yang ni orang kata untuk sementara waktu saja harta ini. Inilah orang kata spirit yang dibawa untuk oleh wakaf kepada orang ramai supaya berhati-hati dengan harta yang kita perolehi dan miliki, supaya harta itu tidak dijadikan untuk kepentingan dunia semata-mata, tetapi ada kaitan dengan akhirat. Kita nak harta yang ada di atas dunia ini, di bawah tanggungjawab kita itu ada hasanah fid dunya dan juga hasanah fil akhirah. Itu. Jadi wakaf ni dia mengingatkan masyarakat. Jangan orang kata mendabikkan dada. Dia ada kaitan sampai satu tahap takut kita melakukan perkara syirik. Syirik. Kita syirik sombong. Kita sombong. Duk kata yang ni aku daripada usaha aku 100% aku jadi kaya. Duit dalam akaun aku ada 10 juta disebabkan usaha aku 100%, tidak ada kaitan dengan takdir atau qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Jadi benda-benda macam ni kita kena menyelami daripada spirit dan roh wakaf itu. Selain daripada tu, untuk kepentingan ummah ni Ikram, panjang sikit tak apa. Tak apa. Tunggu Ustaz. Dia menyentuh sampai ke hati tu bila sebut tadi kata bukan hak kita. Memang sentuh dia. Masya-Allah. Satu lagi, bila wakaf ini ditakbir oleh agensi ulil amri, dia untuk kepentingan ummah. Bukan untuk kepentingan majlis agama, bukan untuk kepentingan wakaf Pulau Pinang. Kita nak sediakan rumah, contohlah. Contoh di Pulau Pinang ni kami nak sediakan rumah. Tahun ni kami nak daripada 3 projek kita harap hampir lebih kurang 600, kalau jalan 3 projek tu 670 lebih kurang lah. Hampir 700 lah. Hampir 700 unit untuk ummah, untuk 100% orang Islam. Landed property. Kuala Mengkuang ada lebih kurang 130 unit. Kuala Mengkuang tu. Mengkuang kereta api, orang panggil Mengkuang kereta api, dekat dengan Mengkuang Titi. Lepas tu dibayar lepas hampir 500 unit, insya-Allah kita dah dalam peringkat orang kata signing agreement dengan pemaju. Landed property Ustaz. Landed property ni rumah teres Okey. Yang tu orang panggil landed property. Kalau Ustaz, okey Ustaz. Mungkin nak tanya sikit, mungkin soalan besar lah. Dia landed property ni, rumah ni adakah rumah tu kita beli ataupun kita sewa? Yang tu kita pajak. Kita pajak. Kalau sewa, kalau ikut undang-undang sewa di Malaysia, sewa tu dia tak lebih daripada 3 tahun. Kalau kita sewa 3 tahun. Lepas tu nak sewa lagi, tambah lagi 3 tahun. Buat perjanjian sewa 3 tahun. Apa orang kata tenancy agreement. Pajak ni dia boleh pergi sampai 100 tahun. Pajakan list. Jadi harta wakaf dia tak boleh jual tau. Tak boleh jual. Jual tak boleh, cagang tak boleh, pusaka pun tak boleh. Itu asas hukum. Kebanyakan ulama dan kebanyakan fatwa mengatakan begitu. Walaupun ada sikit-sikit khilaf. Benda khilaf tu kita tak perlu bincang lah. Jadi berdasarkan orang kata kefahaman asas kepada aset wakaf tu, jadi dia tak boleh jual, tak boleh pusaka, tak boleh cagang. Kita boleh pajak. Pajak maksudnya orang yang beli tu dia beli pajakan selama 99 tahun ke 100 tahun ke, kalau lepas ni ataupun 120 tahun ke. Tapi dia lebih kurang macam belilah juga, tapi oleh kerana yang tu pemilikan Allah, majlis agama pemegang amanah, aset wakaf tak boleh jual, jadi kita pajak 99 tahun. Macam itulah. Lepas tu di Mat Mandin pun kita insya-Allah akan buat 40 unit rumah 4 tingkat 5 tingkat.
Yang tu pun kawasan Mak Mandi ni kawasan orang bukan Islam. Jadi orang yang akan beli nanti kita memang 100% adalah orang Islam. Berdasarkan fatwa. Jadi kita nak sediakan orang kata untuk ummah lah, dan kita akan, dan rumah-rumah yang kita jual pajakan ni, harga dia orang kata, kalau bahasa hari ni, rumah mampu milik lah, bukan mampu tengok. Ataupun mampu biaya bagi RMB, mampu beli dan boleh buat orang kata pembiayaan financing daripada bank untuk membiayai pembelian pajakan aset wakaf, untuk tempoh-tempoh yang tertentu kan. Jadi Pulau Pinang ni antara masalah utama adalah perumahan lah, apa Ikram? Betul, setuju. Rumah lah. Kalau luar negeri mahal ni, kalau orang mahal Ustaz. ya betul. Kita buat proses pajakan pun dengan harga yang orang kata B40 lah. Orang yang berpendapatan 4,000 ke bawah, 3,800 ke bawah boleh beli lah. Harga 299,000 ke bawah. Ada yang harga rumah kos rendah 75,000 ke bawah. Jadi ada yang 199,000, ada yang 299,000. Memang B40 tu boleh beli. Beli pajakan. Jadi itulah wakaf ni penting sangat-sangat untuk ummah, untuk masyarakat. Wallahu alam. Secara ringkasnya, pentingnya wakaf ni untuk ummah, terutama yang kita tengok tadi, wakaf Pulau Pinang menyediakan rumah. Rumah ni dia mengarah kepada menjaga sosial, terutamanya dalam keluarga lah. Tu yang saya nampak Ustaz. Sebab apa, ada betul. rumah kat Pulau Pinang, rumah yang 1 bilik, 2 bilik, itu semua akan mengundang kepada masalah sosial. Jadi insya-Allah kita harap wakaf Pulau Pinang boleh menyediakan yang terbaik untuk ummah, terutamanya di Pulau Pinang. Pulau Pinang kita sediakan memang 3 bilik lah. Lepas tu mungkin saya boleh buat promosi di sini. Silakan Ustaz. Ada apa nama? Pangsapuri Wakaf An-Nur di Teluk Air Tawang. Sebelah dengan masjid daerah Batuworth. Di Teluk Air Tawang tu masjid daerah kan? Lepas tu sebelah jalan tu ada stesen minyak Petron ke Caltex tu? Caltex. Caltex. Di belakang tu ada 2 blok Pangsapuri Wakaf An-Nur. Kami lah ni kosong 60, lebih kurang 67 unit lagi. Untuk dipajak Ustaz. Ada yang tu kita bagi sewa. Kita bagi sewa. Sewa dulu. Sebelum ni sewa dia RM700 termasuk maintenance, sebab tu rumah Pangsapuri apartment. Baru ni alhamdulillah Majlis Agama Islam bagi diskaun. Iaitu 500 berapa? Lupa dah. Jadi 500 lebih lah. RM530 kalau tak silap saya. 430 sewa sebulan, RM100 untuk yuran penyelenggaraan apartmen tu. Nak jaga lift lah apa semua tu, kebersihan, guard lah apa semua tu kena bayar yuran kat mereka. Jadi kita ambil 100 campur RM430. Jadi sebulan 530. Sebelum ni 730. Lah ni 530. Turun 200. Baru mesyuarat majlis minggu lepas ke 2 minggu lepas. Jadi yang tu saya nak promote kepada kawan-kawan yang nak sewa, boleh buat boleh berhubung dengan Wakaf Pulau Pinang. Banyak lagi kosong tu. Okey. Okey Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Kita dapat tahu lah itu kepentingan untuk ummah, apa Wakaf Pulau Pinang tengah berjuang untuk nak bersama masyarakat umat Islam di Pulau Pinang ni, insya-Allah. Jadi Ustaz, selaku Amal Palestin ni sebagai rakan strategik Wakaf Pulau Pinang, jadi mungkin Ustaz boleh terangkan apa maksud dengan rakan strategik, terutamanya melibatkan Amal Palestin dan juga entiti lain, yang apa tugas-tugas yang melibatkan rakan strategik Wakaf Pulau Pinang ni Ustaz. Tadi Ustaz dah sebut tadi wakaf ni boleh kutip sampai ke Perlis, ke Kedah dan sebagainya.
kan. Jadi mungkin Ustaz boleh terang balik apa dengan rakan kita semua. Okey. Untuk mengurus harta wakaf mengikut undang-undang dan peraturan yang sedia ada di Malaysia dan juga negeri Pulau Pinang ni, menjadi tanggungjawab agensi Ulil Amri, iaitu pemerintah, yang bernama Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Yang tu tanggungjawab asas berdasarkan enactment dan peraturan negeri, dan juga negeri-negeri lain pun lebih kurang sama. Majlis Agama pegang tanggungjawab wakaf ni. Dan hari ini alhamdulillah Majlis Agama boleh dikatakan di setiap negeri di Malaysia ni mewujudkan anak syarikat untuk menguruskan aset wakaf supaya lebih orang kata berdaya saing dan lebih maju, bergerak sebagai entiti korporat. Tak mau ada macam-macam orang kata halangan dan kekangan. Jadi Pulau Pinang alhamdulillah, wakaf Pulau Pinang ni dah bergerak beroperasi lebih kurang 4 tahun. Zakat Pulau Pinang 25 tahun dah. Lama tu. Zakat Pulau Pinang keluar daripada Majlis Agama sebagai anak syarikat tu 25 tahun dah. Wakaf Pulau Pinang baru 4 tahun. Jadi dalam kita beroperasi, orang kata mempromosikan kesedaran berwakaf, fiqh wakaf, dan juga mempromosi agensi wakaf Pulau Pinang ni, kita perlukan rakan strategik. Apa itu rakan strategik? Bahasa dia tu kawan-kawan lah, senang. Ataupun sahabat wakaf Pulau Pinang, ataupun orang kata kalau kita tengok daripada sudut bisnes, maksudnya kita nak berniaga win-win situation. Tu dari segi bisnes lah. Jadi tapi untuk wakaf ni bukan kita berniaga, tetapi kita nak sama-sama kita menaik taraf instrumen wakaf supaya berada dalam arus perdana hati-hati umat Islam. Nak buat kerja tu, dia tak boleh buat kerja seorang-seorang. Nak harap kepada Majlis Agama saja, nak harap kepada agensi wakaf Pulau Pinang saja, tak cukup. Dia kena create rangkaian networking. Dia kena, kalau Majlis Agama staff katalah ada berapa orang, 50 orang. Kami wakaf Pulau Pinang ada lebih kurang katalah 14-15 orang. Setakat 65 orang ni nak buat kerja dengan pembahagian departmen-departmen tu, tak cukup untuk kita benar-benar serius dengan penuh pertanggungjawaban, accountability untuk mempromosi wakaf supaya benar-benar dimanfaatkan, diambil berat oleh masyarakat. Jadi kita perlukan rakan strategik. Aman Palestin pun perlukan wakaf Pulau Pinang, wakaf Pulau Pinang pun perlu kepada Aman Palestin. Begitu juga Aman Palestin perlukan bank-bank perdagangan yang lain, kerana kita kena buka akaun. Jadi bank-bank perdagangan yang lain tu adalah rakan strategik kita. Kita berkawan dengan semualah, CIMB Islamic, Hon Leong Islamic, Bank Muamalat, Bank Islam, Afin Bank, apa semua tu kan. Yang tu semua adalah orang kata networking kita. Kalau nak harap kita saja buat FB Live, kan? Kita saja buat FB Live untuk mempromosi Aman Palestin dan juga wakaf Pulau Pinang. Dia tak cukup. Dia kena juga Bank Islam pun buat FB Live mempromosi wakaf. Dia nak juga Afin juga mempromosi wakaf. Kita nak juga orang kata NGO lain, jom kita mempromosi wakaf melalui rangkaian networking, rakan strategik. Bahasa hari ini kita panggil smart partnership lah. Perkongsian bijak, perkongsian bijak. Sama-sama untung. Untung pun bukannya untung agensi ataupun NGO kita yang terlibat dalam networking tersebut, tak. Bukan bermaksud untung atas dunia semata-mata, tetapi yang lebih penting tu wakaf dimartabatkan ummah. Yang lebih penting tu manfaat kepada ummah melalui wakaf itu. Bila kita membentuk jaringan ataupun jaluran, kau panggil jaluran lah. Tak rugi bila kita mempromosi entiti ataupun instrumen wakaf ataupun agensi wakaf kita dengan pembentukan networking networking
rakan strategik ni. Sebab itu Wakaf Pulau Pinang dah ada ejen, ejen lebih kurang 10 agensi lah, 10 agensi termasuk Aman Palestin. Jadi dan juga kita contohnya wakaf perumahan, kita buat wakaf perumahan, kami buat konsep rakan strategik dengan Bank Islam dan juga Affin Islamic Bank. Wakaf perumahan iaitu kita beli rumah-rumah yang nak dilelong, bahasa dia, rumah-rumah yang cantik, yang sesuai, masih kukuh, lokasi yang terbaik yang nak dilelong oleh bank-bank ni, kita pergi tengok harga murah daripada harga pasaran, kita beli dan kita isytihar bahawa harta tersebut adalah harta wakaf. Jadi bertambahlah harta wakaf. Dengan harta wakaf tersebut kita bagi sewa ke, ataupun kita bagi kepada pusat anak yatim ke, ataupun kita buat ma'at tahfiz ke, ataupun apa-apa sajalah. Jadi yang paling penting volume bilangan aset wakaf tu sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Yang tu melalui konsep wakaf perumahan dengan Affin Islamic Bank dan juga Bank Islam. Yang tu rakan strategik kami. Begitu juga kita bercadang nak buat makmal bahasa digital bergerak. Kita berakan strategik dengan siapa? Dengan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Pulau Pinang. Library kita. Kan library kita ni ada perpustakaan bergerak tau. Ada berbelah-belah. Sebahagiannya, nak beritahu Ikram, sebahagiannya ditaja, disponsor oleh syarikat-syarikat judi. Syarikat-syarikat judi. Jadi elok kita kena ada satu perpustakaan. Kita mula dulu. Perpustakaan bergerak, tapi kali ini kita buat konsep baru iaitu makmal bahasa digital bergerak. Kita namakan bahasa tu ada sebab lah. Ada sebab dah. Jadi esok kalau ada tu makmal bahasa yang dibawa oleh bergerak lah, maksudnya bas ke ataupun coaster ke ataupun macam food truck ke. Dia akan bergerak masuk ke kampung kita, ke taman kita, ke sekolah-sekolah mak tahfiz ataupun sekolah agama rakyat yang tidak ada makmal bahasa, duduk di situ. Jadi student pun akan pergi ke makmal bahasa bergerak kita tu untuk mengaji lah, untuk belajar bahasa-bahasa, dan juga tengok buku-buku e-book dan sebagainya. Jadi yang tu penting sangat-sangat rakan strategik. Sebab satu lagi keperluan rakan strategik ni, Ikram, kemampuan kita pun limited, terhad. Contohnya Aman Palestin Pulau Pinang mungkin ada staf 5 orang, kan, ada 5 orang, kan. Melalui rakan strategik itu, macam Wakaf Pulau Pinang ada 14 orang lah ni, 14 orang. Bila melalui rakan strategik, 2 ni dah jadi 14 campur 5 dah jadi 19 orang. Dah jadi 19. Kalau bahagi 2 tu seolah macam 88. Jadi apa yang kelebihan pada Aman Palestin, Wakaf Pulau Pinang boleh belajar. Apa kelebihan, kebolehan yang ada pada Wakaf Pulau Pinang, Aman Palestin boleh belajar. Jadi last kali win-win. Dua-dua untung. Untung tu bukannya untung dunia, yang paling penting untung akhirat. Yang tu yang saya duk nampak rakan strategik ni teramat penting. Mungkin Aman Palestin ada kelebihan kepakaran dari segi FB Live. Wakaf Pulau Pinang tak ada kepakaran pasal FB Live. Mungkin ada kekangan dan sebagainya, staf tak cukup ke apa ke. Jadi kita belajar daripada Aman Palestin. Aman Palestin ada kelebihan dari segi fundraising, crowdfunding, kutipan berjuta-juta setahun lah apa semua, kan. Dari segi account dia hebat, dari segi filing system dia hebat, dari segi auditing dia hebat. Kami pun boleh belajar. Penting. Wakaf pun ada kaitan dengan audit, pelaporan, accounting, ada kaitan dengan simpanan dokumen-dokumen perundangan, dokumentasi, yang tu penting. Mungkin kami kena belajar daripada Aman Palestin dan juga rakan-rakan strategik yang lain. Saya duk nampak macam tu. Sebab itu Ikram, ni sejam lebih dah, lajak sikit kali ni. Tak ada masalah. Sebab itu ni nak jemput Ikram dan juga kawan-kawan Aman Palestin bukan setakat Pulau Pinang, termasuk CEO, termasuk Ustaz Aqib, kawan saya tu. 28 hari bulan 8 kami akan buat pelancaran program Wakaf Brotherhood. Ni sakan ni. Brotherhood, persaudaraan wakaf.
Tu daripada kata lebih kurang apa Ikhwan Muslimin ni kata. Ikhwan Muslimin kan Muslimin apa? Muslim Brotherhood kalau ditranslate dalam bahasa Inggeris kan. Ya. Muslim Brotherhood. Yang ni Waqaf Brotherhood. Persaudaraan Islam, iaitu kita nak create a link, networking, rakan strategik dengan lebih baik, lebih mantap. Kita buat kerja kebajikan bersama-sama, kita promosi bersama-sama, kita buat crowdfunding, fundraising bersama-sama untuk dana wakaf tunai kita. Bila kita nak buat satu-satu development pemajuan rumah-rumah lah apa semua, jom kita cari pembeli-pembeli pajakan rumah tu bersama-sama. Kalau nak cari rumah nak cari penyewa-penyewa ataupun orang-orang miskin yang kita nak bagi bantuan pun, jom sama-sama. Lah ni Ikram, sebab tu kami wujudkan wakaf Brotherhood tu. Jadi esok katakanlah Ikram dapat tahu kata ada satu keluarga anak yatim piatu, mak dan ayah meninggal disebabkan oleh COVID. Contoh kan, daripada berniaga depan Pejabat Aman Palestin Bandar Perda, katalah kan. Kan, bagi tahu dekat kami ada projek wakaf prihatin nama dia. Yang tu bukan duit wakaf. Yang tu bukan duit tunai wakaf, tak. Yang tu duit asing, yang duit pentadbiran kami, sumbangan daripada korporat, kita akan turun pergi bagi sumbangan dekat mereka. Bila kami turun kawasan Abang Long, dia nama Ikram Rosli Aman Palestin, kami akan kontak dulu Abang Long tu. Satgi takut Abang Long marah. Jadi Langgak kawasan. Langgak kawasan. Jadi masa tu Ikram pakailah baju wakaf Brotherhood tu. Kita akan bagi free baju wakaf Brotherhood. Jom kita turun bersama. Yang ni untuk promosi kebajikan. Tak ada kaitan dengan riak, ta'ajub apa semua. Buat baik ni buat baik ni kita kena bagi tahu kat orang. Bukan kena buat baik. Kena tunjuk Ustaz. Bila bercakap tadi Ustaz bercakap mengenai kena tunjuk kita entiti ni Ustaz ni wakaf Aman Palestin. Kita bukan nak tunjuk, tapi kita perlu dokumentasi dan tunjuk kepada masyarakat bahawa kita telah menyampaikan apa yang kita telah buat, yang disampaikan kepada kita. Itu yang penting. Jadi yang itulah, bila kita buat projek Wakaf Brotherhood tu, sebenarnya kita nak membentukkan rakan strategik. Sebab itu bagi saya yakin sungguh-sungguh kita kena buat secara jamaah. Sebab itu kalau kita mengaji bab-bab jemaah ni ada amal jama'i. Amal jama'i ke arah amal ijtima'i, amal-amal dalam masyarakat kita ni. Jadi dia kena ada rakan strategik ni. Tak mustahil mungkin kita gabungkan semua rakan strategik melalui program Wakaf Brotherhood pelancaran perasmian 28/8 ni. InsyaAllah kita target online lah, yang tu online. Kita target 100 orang duduk depan laptop masing-masing pada 28/8 hari Sabtu pukul 11 pagi. Pelancaran kita buatlah jimik-jimik montaj sikit. Semua kena pakai baju kita akan post, kita akan hantar by hand baju free lah kepada semua, pakai wakaf baju Wakaf Brotherhood. Lepas tu data-data boleh dapat slide kot. boleh memang kita akan bagi, kami akan bagi. Staff saya dalam Puan Hidayah akan kontak nanti. Lah ni dia duk kontak lah semua pewakaf tunai melalui potongan gaji berjadual tiap-tiap bulan daripada agensi-agensi kerajaan apa semua tu. Kami akan kontak seorang-seorang, kami akan bagi baju dan jemput supaya 28 hari bulan ni melalui link duduk depan laptop. Duduk di rumah, kita akan buat pelancaran dia. Yang tu jimik lah orang kata kan. Jadi insya-Allah minta Aman Palestin pun paling kurang ke 10 orang ke. InsyaAllah sama-sama kita promosi Ustaz. Promosi insyaAllah. Jadi yang itulah yang saya yakin sangat-sangat kita kena buat kerja kebaikan untuk ummah ni lillahi ta'ala secara berjamaah. Secara berjemaah. Berjemaah itulah yang kami namakan Wakaf Prihatin, Wakaf Brotherhood. Allahu Akbar, insya-Allah. Itu Ikram no. Baik, insya-Allah. Sebelum kita berakhir Ustaz, kita nak tengok sikit VT mengenai apa kita Aman Palestin telah sampai ke Gaza. Ke tanah wakaf umat Islam. Kita tengok sikit Ustaz no, insya-Allah. Ya, sila. Okey.
sekarang kami datang untuk melihat apa yang mereka sebenarnya lalui dan rasakan sepanjang serangan tempoh hari dan selama 60 tahun. Pun apa diorang dah kena melakukan serangan pun semangat diorang masih kuat. Baik, Alhamdulillah. Tadi selingan saya Ustaz. Jadi Ustaz, kita mungkin Ustaz boleh simpulkan di akhirnya Ya. untuk apa orang kata wakaf nadi umat Islam ni untuk di akhirnya, insya-Allah Ustaz. Silakan Ustaz. Okey. Okey, terima kasih DJ Ikram dan juga Aman Palestin yang sentiasa menyokong, membantu dan memberi idea, mempromosi instrumen wakaf bersama dengan Wakaf Pulau Pinang. Jadi tahniah, saya seronok sangat-sangat lah orang kata bersiaran langsung dengan Aman Palestin ni. Ni kali kedua. Semalam pun kami ada FB Live juga semalam. View dekat 1,000 lebih lah, dekat 1,200. Hari ni saya tengok dekat 2,000 dah yang post view tu. Yang ni semua untuk mempromosi. Dia wakaf ni kita kena agresif mempromosi. Dan di antara kelebihan yang saya nampak ada pada Aman Palestin, cara promosi Aman Palestin ni, dia sampai ke dalam bilik di rumah tu. Betul tak? Melalui handphone ni. Allahu Akbar. Yang tu yang saya tengok hebat tu. Jadi sebagai rumusan daripada apa yang kita bincang hari ini, tahniah Aman Palestin tu. Ada orang ucap tahniah tu. Jadi saya di antara saya sebut juga semalam, hari ini nak sebut juga unsung hero, iaitu orang kata unsung hero ni, orang kata apa? Unsung hero yang tidak didendang. Hero yang tak didendang. Unsung ke ansang Ustaz? Ansang. Ya, apa yang saya sebut ansang lah. Ansang tu dia sing nyanyi. Ansang tu tidak dinyanyikan, tidak didendang lah. Hero yang tidak didendang adalah pewakaf tunai. Yang sanggup pagi-pagi ni RM5 potong gaji, bukan potong gaji, buat transfer akaun masuk dalam akaun Aman Palestin, masuk dalam akaun Wakaf Pulau Pinang. RM5. Allahu Akbar. Dan ni apa Ikram, kadang-kadang kita duk tumpu kepada korporat untuk bagi wakaf tunai ataupun sumbangan, sponsorship, kafalah lah apa semua yang Aman Palestin buat kan. Kita duk harap, tetapi kita tak boleh nafikan sumbangan kecil-kecil oleh yang runcit-runcit oleh orang kebiasaan ni, yang berniaga kuih di tepi jalan, yang berniaga mi, yang berniaga nasi lemak apa semua ni, yang yakin sangat-sangat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Depa pagi-pagi tu sebelum subuh lagi dah transfer dah RM5 masuk akaun Wakaf Pulau Pinang, RM10 sedekah pagi ni. Allahu Akbar. Rezeki macam mana video klip yang kita tunjukkan tadi lah. Nak elak daripada rezeki tersekat ni, kita sentiasa konsisten istiqamah dalam memberi. Istiqamah dalam memberi. Sebab tu ada tagline lah, kaya dengan bersedekah. Betul tak? Kita akan jadi kaya dengan bersedekah. Kita akan bahagia dengan memberi. Bahagia dengan memberi. Allah, jangan kita anggap bila kita mengeluarkan sebahagian daripada harta kita, RM5 ke RM10 transfer daripada Maybank to you masuk dalam akaun Aman Palestin dan juga Wakaf Pulau Pinang tu, berkurangan harta kita. Tidak. Kita akan bertambah yakin dengan rezeki daripada Allah. Kita menjadi kaya diri, akhlak dan juga kaya harta. Dan juga kita akan menjadi bahagia. Kita akan bagi bahagia dengan konsisten kita transfer untuk sumbangan pengembangan ekonomi umat Islam. Jadi akhir kalam daripada 3-4 soalan perbincangan yang kita sebut dalam tempoh sejam 19 minit ni, saya boleh rumuskan
berdasarkan ayat Al-Quran juga, surah Shaf, saya pernah dah sebut sebelum ni kan. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. No? Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan apa yang kamu tidak laksanakan? Amat besar kebencian di sisi Allah sekiranya kamu mengatakan apa yang kamu tidak usahakan. Ini peringatan untuk saya, untuk staf-staf saya dan juga semua kita. Supaya kita, yang paling penting kita bertindak. Kita bertindak sama-sama mempromosi instrumen wakaf untuk kebahagiaan dunia akhirat. Wallahu alam. Itulah rumusan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jadi terima kasih yang berbahagia Ustaz selaku Ketua Pegawai Eksekutif Wakaf Pulau Pinang. Ini kali kedua, insya-Allah akan ada lagi. Baru ni mungkin Brotherhood Wakaf Ustaz. Wakaf Brotherhood. Wakaf Brotherhood, insya-Allah 28 hari bulan jam 11 pagi. Ya. InsyaAllah mungkin kita akan juga promosi, kita akan share di Facebook Amal Palestin, insyaAllah. Jadi Ustaz, terima kasih sekali lagi Ustaz atas menerima kunjungan pihak Amal Palestin pada kali keduanya. Apa yang kita dapat rumuskan, apa yang kita bagi itu pada jalan Allah Ta'ala, itu akan kita kutip kat sana. Yang kita simpan dalam poket belum tentu jadi hak kita Ustaz. Mudah Ya, belum tentu. betul. Kan? Jadi Ustaz dah sebut tadi, kita kalau kita sombong pun, kita tak bagi, kita simpan kat kita tak ke mana. Ya. Ustaz no? Baik, Ya. Jadi Ustaz, terima kasih. Kita sudahi dengan tasbih para dan suratul As. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ikram. Baik, terima kasih.